Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, jadi dalam kelas pagi ini kita akan menghabiskan perbincangan kita berkenaan dengan rajah ruang dan masa, dan bermula minggu depan kita akan mula melihat uh, kesan ataupun natijah daripada teori kerelatifan khas satu demi satu. Kita akan mulakan dengan melihat bagaimana teori kerelatifan khas mengubah kefahaman kita tentang waktu, tentang masa, khususnya tentang kadar peredaran masa itu sendiri. Kemudian kita akan melihat bagaimana teori kerelatifan khas mengubah kefahaman kita tentang jarak, jarak dalam tentang ruang sebenarnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana teori kerelatifan khas mengubah kefahaman kita tentang apa itu tenaga dan kaitannya dengan jisim. Right? Jadi itu tiga natijah teori kerelatifan khas yang kita akan kupas satu demi satu selepas ini. Right? Tapi untuk hari ini kita nak rumuskan perbincangan kita mengenai rajah ruang dan masa. Alright. Saya mulakan dengan memberi sedikit komen berkenaan dengan jawapan-jawapan yang awak semua berikan untuk kuis baru-baru ini. Seperti yang saya maklumkan, tujuan saya memberi kuis ni lebih sebagai peluang untuk awak semua menilai sejauh mana awak telah menguasai konsep rajah ruang dan masa ini. Right? Jadi itu antara sebabnya saya tidak mengambil kira markah untuk kuis ni. Tapi itu tak bermaksud yang awak boleh mengambil ringan kuis ataupun soalan-soalan yang diberikan. Right? Awak perlu, awak boleh menggunakan, right, soalan-soalan dalam kuis ni untuk membantu awak mengulang kaji untuk topik ini. Maksudnya gunakan soalan-soalan dalam kuis ini untuk membimbing awak untuk mengenal pasti apa perkara-perkara penting yang awak perlu ketahui berkenaan dengan rajah ruang dan masa. Alright. Dan satu perkara yang saya ingin peringatkan awak semua adalah apabila kita belajar fizik, right, sesetengah pensyarah cara dia menyusun tajuk-tajuk dalam kursusnya, mereka akan menyusun tajuk itu supaya setiap tajuk itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya untuk setengah kursus, misalnya kursus mungkin medan elektromagnet ataupun elektronik 1, tajuk yang pertama tidak semestinya berkesinambungan dengan tajuk yang kedua, ataupun tajuk yang kedua tidak semestinya bergantung kepada kefahaman awak dalam tajuk yang pertama. Right? Meaning that for some courses, each of the topics are independent of each other. Kalau awak tak suka ataupun tak faham tajuk pertama, itu tidak akan menggugat kefahaman awak dalam tajuk yang kedua, sebab tajuk kedua itu tak bergantung langsung kepada kefahaman tajuk yang pertama. Jadi setengah kursus memang bersifat macam tu. Right? Maksudnya kalau ada 10, kalau ada 5 tajuk dalam kursus tu, setiap satu daripada 5 tajuk tu dia tidak saling berkait pun, right? Di antara satu sama lain. Jadi kalau kursusnya diajar sebegitu, maka memang in a way it is simpler for you to study because awak belajar tajuk yang pertama, kemudian mungkin ada quiz, kemudian awak boleh lupakan tajuk yang pertama dan bila mula belajar tajuk yang kedua. Right? Saya rasa itu cara lazim awak semua belajar. Maksudnya awak belajar
belajar sesuatu sehinggalah awak diuji tentang perkara tu, ada kuis ke, ada ujian ke, kemudian sebaik saja habis kuis ataupun habis tugasan, habis ujian tersebut, awak akan melupakan apa yang telah dipelajari, macam awak reset balik kepala awak kan. Saya rasa itu personally I don't think that's a good way to study, but then I know that most of you study like that. Dan sekiranya kursus itu direka bentuk macam tu, dan tak apalah. Tapi ada setengah kursus, misalnya kursus fizik moden ni, di mana setiap satu tajuk tu berkesinambungan. Maksudnya meski kita dah masuk tentang Raja Haruan Masa dan kita akan masuk tentang teori kerelatifan khas, right? Untuk memahami teori kerelatifan khas, right, awak perlu mengetahui terlebih dahulu tentang gerakan relatif, tentang kerangka rujukan yang telah pun kita pelajari sebelum ni, right? Jadi untuk kursus fizik moden, awak tidak boleh belajar kursus ni dengan andaian apa yang aku pelajari dalam minggu pertama, minggu kedua tu aku boleh lupakan bila aku mula belajar tajuk baru, right? That is not the way to study for this particular course, because when we go into topics on time, on space, on energy and matter, you will realize, right? You will realize that you need to understand relative motion, reference frame, Galilean transformation, right? You need those. Awak memerlukan kefahaman yang kukuh tentang apa yang telah pun kita pelajari untuk memahami tajuk-tajuk yang berikutnya, right? Jadi nak belajar fizik moden ni dia seolah-olah macam kita nak membina rumah lah kiranya. Kalau kita bina rumah, kan, sebelum kita boleh bina bumbung ataupun siling, kita kena pastikan tiangnya ada dulu, kan. Tiang rumah tu ada dulu, dindingnya ada dulu. Sebelum kita boleh bina tiang dan dinding, kita kena pastikan lantai dan dasar rumah tu ada dulu, kan. You cannot build the roof of a house without the walls, without the base of the house first. Jadi dasar ataupun lantai, right, untuk kursus fizik moden ni adalah kefahaman tentang kerangka rujukan. Apa itu kerangka rujukan? Tentang transformasi Galileo, yakni bagaimana kita ingin mengaitkan pengukuran yang kita buat dalam satu kerangka rujukan dengan kerangka rujukan lain. Dia juga itu mesti difahami terlebih dahulu dan awak kena ingat benda tu sampailah habis kursus ni, right? Awak tak boleh melupakannya, right? Sebab itu yang akan menjadi lantai dan dasar untuk kefahaman-kefahaman yang berikutnya, right? Bila awak dah faham tentang kerangka rujukan, tentang transformasi Galileo, tentang gerakan relatif semua, tentang gerakan relatif 1D, 2D, barulah kita boleh masuk ke kelajuan cahaya. Macam mana kita mengukur kelajuan cahaya, right? Kemudian bagaimana kelajuan cahaya ni tidak berubah, right? Meskipun kita mengukurnya dari kerangka rujukan yang berbeza, right? Dan akhirnya bagaimana Einstein menggunakan kemalaran laju cahaya ini sebagai postulat teori kerelatifan khas ni. Itu umpama tiang dan dinding untuk fizik moden ni, right? Kemudian bila kita nak masuk tentang Raja Ruang Masa, tentang kesan ataupun natijah teori kerelatifan khas untuk masa, untuk ruang, itu macam ceiling je, itu macam atap je, itu macam bumbung je, right? Jadi awak takkan boleh memahami natijah teori kerelatifan khas sekiranya dinding dan tiang tu tak ada, dan dinding dan tiang tu tidak boleh berdiri sekiranya dasar dan lantai tu tak ada, right? Jadi sekiranya apa yang saya nak awak semua buat, setiap seorang buat dalam masa lapang awak nanti, awak tanya diri masing-masing, kan, sejauh mana aku faham tentang apa yang telah aku pelajari dalam fizik moden ni, kan? Adakah aku dah lupa terus semua apa yang seajar, ataupun aku cuma faham 50% je, ataupun aku cuma faham 20% je. Tanya diri masing-masing tentang benda tu, right? Sebab kalau awak nak tunggu sampai peperiksaan akhir, barulah awak nak terkocoh-kocoh nak baca daripada awal sampai ke akhir, daripada A sampai ke Z untuk kursus ni, memang tak sempat. Dan kalau itu cara awak belajar, saya boleh beritahu awak yang kalau if that is how you study, then at most you can only get a C-, right? Or a C for this course,
right? Dan saya ingin peringatkan awak semua, manakala ini kursus teras dan ini adalah kursus jam kredit 3 kan. Jadi kalau dapat C- tu memang dia boleh menarik PNGK awak ke bawah 3.0, right? So saya bukan nak menakutkan awak, cumanya saya nak menegur cara awak belajar, right? Cara awak mengulang kaji untuk kursus inilah, right? Sebab bila saya menyemak jawapan untuk kuis yang kedua ni, saya dapati ada juga pelajar yang misalnya ada 5 soalan kat sini kan, ada setengah pelajar cuma hanya boleh menjawab 1 daripada 5 soalan kat sini, right? Dia boleh menjawab soalan yang pertama, tapi soalan kedua, ketiga, keempat, kelima ni tak boleh jawab. Maksudnya daripada 5 perkara yang dia patut ketahui dalam rajah ruang dan masa ni, dia cuma tahu 1 saja. Dia seolah-olah dia hanya tahu 20% daripada apa yang kita telah pelajari dalam kursus fizik moden ni. Dan yalah, kalau awak dapat markah 2/5 kan, 2/5, that is 40% kan. Kalau markah untuk lulus tu dah ditetapkan pada 40% atau 50%, maka kalau dapat 40% kan, itu borderline di antara di antara lulus dan gagal kan. Jadi saya tidak mahu sesiapa pun tidak lulus dalam kursus ni, because if you have to repeat it, then ianya akan menyusahkan awak semua, right? Jadi saya ingin menasihatkan awak semua untuk bermuhasabah kembali, right? Tanya diri masing-masing, apa sebenarnya yang aku tak faham, apa sebenarnya aku faham tentang fizik moden ni, dan sekiranya cara yang paling mudah untuk awak tahu tu, awak lihat semula, awak cuba senaraikan semua tajuk-tajuk yang telah kita pelajari, ataupun awak gunakan mana-mana satu senarai tajuk yang kita telah pelajari. Saya ada banyak peribahan tu. Kemudian tandakan tajuk-tajuk yang awak rasa awak tak faham kan. Kemudian datang berjumpa saya kan, dan kalau perlu tanya saya, "Sir, saya tak faham tentang tajuk gini gini gini. Boleh tak tolong ajarkan?" kan. Saya tidak pernah menolak apabila pelajar ingin datang berjumpa saya bertanya, right? Dan ada beberapa orang pelajar yang memberanikan diri untuk bertanyakan kepada saya. Cumanya daripada 51 orang di kalangan awak ni, cuma mungkin 1-2 orang saja yang berbuat sedemikian. Jadi saya rasa pensyarah fizik tak pernah menutup pintu untuk pelajar bertanyakan kepada mereka. Cuma pelajar saja yang tidak memanfaatkan kehadiran kami semua. Right? Jadi kalau awak gagal suatu kursus kerana tidak meminta pertolongan daripada pensyarah, maka you have only yourself to blame lah, right? So itu sekadar nasihat umum lah, right? Dan nasihat ni terpakai bukan saja untuk fizik moden, tapi untuk medan elektromagnet, untuk elektronik, right? Jangan biarkan diri awak dalam keadaan tidak tahu, right? Ataupun jangan sangka, oh tak apalah, kalau aku tak tahu pun tak apa, nanti dekat waktu minggu ulang kaji nanti aku boleh pulun kan, untuk belajar balik benda ni. That is not, sebab awak tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin awak jatuh sakit pada minggu ulang kaji ke, ataupun ada musibah yang menimpa keluarga awak ke waktu minggu ulang kaji ke, dan awak tak dapat masa untuk mengulang kaji tu, right? Jadi ambil tindakan yang sewajarnya, right? So saya nak mulakan dengan ini tentang rajah ruang dan masa ni. Saya rasa perkara yang paling penting tentang rajah ruang dan masa ni adalah awak kena sentiasa ingat bahawa dalam teori kerelevan khas, kita sentiasa bercakap tentang kerangka rujukan, khususnya tentang lebih daripada satu kerangka rujukan. We are always talking about more than one reference frame, right? Jadi sebab itulah dalam kuis ni, soalan yang pertama yang saya tanyakan adalah untuk awak mengenal pasti dua kerangka rujukan yang ditunjukkan dalam rajah ruang masa ni. So the first one is here, right? The first reference frame, and the second one is here, right? Jadi dalam teori kerelevan khas, dia punya setup dia punya senario dia sentiasa sama, right? Ada satu peristiwa
yang diukur, yang diperhatikan, yang ditinjau daripada dua kerangka rujukan yang berbeza. Right? Jadi dalam rajah ruang masa ini, peristiwanya diwakili oleh A, B, C dan D kat sini. Dan kalau lihat, setiap satu peristiwa ni mempunyai koordinat ruang dan masa yang berbeza. So misalnya koordinat, kalau kita tumpukan kepada peristiwa A kan, untuk kerangka rujukan yang pertama, right, untuk kerangka rujukan pertama yakni yang ini, right, koordinat masa untuk A, right, koordinat masa untuk A diberikan oleh nilai sini, right, so nilai ini, right, so this is T subscript A. Manakala koordinat untuk ruang untuk peristiwa A ni diberi oleh yang ini. This is X subscript A. Okay, so so T sub A dan X sub A ini adalah koordinat masa dan koordinat ruang untuk peristiwa A. Maksudnya kalau kita berada dalam kerangka rujukan pertama, ini yang kita akan melaporkan X sub A dan T sub A. Right? Manakala untuk seseorang lain yang berada dalam kerangka rujukan kedua ni, yang kita tahu kerangka rujukan kedua ni dia bergerak relatif kepada kerangka rujukan pertama sebab paksinya tu condong berbanding dengan paksi untuk kerangka rujukan pertama. Right? Dia condong, artinya ada sudut kat sini kan. Let's see. Dia sudut ini, right? Right? Jadi untuk kerangka rujukan yang kedua, right, koordinat masa untuk peristiwa A diberikan oleh yang ini, right? So ini adalah T A prime, right? Kenapa saya lukiskan dia sendeng macam ni? Sebab ini selari dengan paksi melintang untuk kerangka yang kedua, right? Manakala koordinat ruang pula untuk peristiwa A diberikan oleh yang ini, right? So this X sub A prime, right? Kenapa saya lukiskan sendeng? Sebab garis ini dia selari dengan paksi menegak untuk kerangka rujukan yang kedua, right? Jadi kalau kita bandingkan yang ini dengan yang ini, kita boleh lihat bahawa satu peristiwa yang sama, peristiwa A ni akan memiliki koordinat ruang dan masa yang berbeza bergantung kepada kerangka rujukan dari mana pengukuran itu dibuatlah, right? Dan kita dah tahu benda ni sejak kita belajarnya kerangka rujukan awal-awal dulu, right? Sebab itu apabila kita menjawab soalan yang keempat ni, right? Yang keempat dan ketiga ini, soalan keempat kita diminta untuk menyusun urutan peristiwa ni daripada yang paling awal sehinggalah yang paling lewat, dan tetapi soalan tu dia minta untuk setiap satu pemerhati, dan saya dapati ramai pelajar hanya memberikan satu saja jawapan. Maksudnya awak hanya memberikan urutan peristiwa tu dari satu kerangka rujukan saja. Right? Awak tertinggal ataupun awak terlupa ataupun awak tidak memberikan beritahu urutan peristiwa tu daripada kerangka rujukan yang kedua. Jadi seolah-olah awak tak tahu ataupun awak terlupa ada satu lagi kerangka rujukan, right? Jadi bila awak buat macam tu, maka awak tak boleh dapat markah penuh lah, right? Dan itu juga menyebabkan ramai pelajar tidak dapat menjawab soalan yang ketiga ni dengan baiklah, sebab bila awak baca pernyataan peristiwa A dan B berlaku serentak,
awak terus mengandaikan bahawa penyataan ini terpakai untuk satu saja kerangka rujukan ataupun penyataan ini terpakai untuk semua kerangka rujukan. Sedangkan kita tahu bahawa apa-apa pengukuran yang kita buat mesti menyatakan dari kerangka rujukan mana awak membuat pengukuran tersebut. Right? Kalau fizik sekolah menengah, fizik matrikulasi, fizik tahun 1, bolehlah kita kata peristiwa A dan B berlaku serentak, dan kita memahami penyataan tu dengan andaian bahawa A dan B berlaku serentak ni dalam kerangka rujukan aku. Right? Itu adalah fizik sekolah menengah, fizik matrikulasi, fizik tahun 1 kan. Tetapi bila kita dah masuk fizik moden ni, kita buka mata kita kan, kita buka mata kita dan kita sedar sebenarnya ada kerangka rujukan lain juga dari mana kita boleh melakukan pengukuran. You are not the only reference frame that exists, right? You can make measurements, observations from other reference frame as well, right? Jadi dia seolah-olah selama ni kita hanya melihat dunia dengan sebelah mata saja. Fizik moden membuka mata kita satu lagi, dan kita sedari bahawa sebenarnya ada kerangka rujukan lain, dan meskipun aku membuat pengukuran dari kerangka rujukan aku tetapi menggunakan formula-formula fizik, transformasi Galileo, transformasi Lorentz yang kita akan lihat selepas ni, aku boleh mengembara ke dalam kerangka-kerangka rujukan lain. Jadi teori fizik membenarkan kita, right? Membenarkan kita untuk membayangkan alam-alam lain ataupun dunia-dunia lain, right? Jadi teori fizik tu dia seumpama kenderaan yang membolehkan kita untuk meneroka, untuk mengembara ke dunia lain ataupun ke alam lain, right? You don't need to be Doctor Strange to explore other universes, right? You only have to be a physicist to explore other universes, right? Doctor Strange. So itu kelebihan belajar fizik. Dalam dia kata kita tidak terperosok dalam dunia kita saja, tetapi kita dibuka mata kepada dunia-dunia lain, right? Bila kita belajar tentang teori kelebihan khas ni, awak kena sedar bahawa soalan dalam teori kelebihan khas ni dia sentiasa melibatkan satu peristiwa ataupun beberapa peristiwa yang diperhatikan, yang dilaporkan, yang diukur daripada beberapa kerangka rujukan, sekurang-kurangnya daripada 2 kerangka rujukan yang berbeza, right? Dan tugas kita adalah untuk mengaitkan apa yang berlaku dalam kerangka rujukan kita dengan apa yang berlaku dalam kerangka rujukan yang lain itu. Okay, so itu komen saya berkenaan dengan kuis ini. Seterusnya saya nak membincangkan ini masih berkait dengan rajah ruang dan masa juga. Saya nak membincangkan tentang konsep apa ini panggil sela ruang masa, space time interval, right? Space time interval ni bermaksud jarak ataupun sela di antara 2 peristiwa. Saya terangkan apa yang saya maksudkan. Ini adalah sebuah rajah ruang dan masa, right? Kalau lihat paksi menegaknya time, right? Manakala paksi melintangnya pula adalah ruang, right? Paksi menegak ini, paksi melintang ni dinomborkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan unitnya adalah meter, right? Maksudnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, right? Kita berada di sinilah, right? Kita berada di titik asalan. Okay, so ini adalah ruang. Maksudnya kalau contoh kalau kita lihat peristiwa yang pertama ni, event 1, right? Koordinat ruang dia adalah 1 meter. Apa maksudnya? Maksudnya peristiwa ini berlaku pada jarak 1 meter daripada kita, right? Event peristiwa kelima pun mempunyai koordinat ruang yang sama, 1 meter. Jadi kedua-dua peristiwa 1 dan 5 ni berlaku pada jarak 1 meter daripada kita. Maksudnya
peristiwa 1 dan 2 ni berlaku pada kedudukan yang sama daripada kita lah. Right? Cumanya kedua-dua peristiwa 1 dan 5 ni berlaku pada, meskipun ia berlaku pada kedudukan yang sama daripada kita, pada jarak yang sama daripada kita, tetapi ianya berlaku pada waktu yang berbeza. Right? Awak boleh lihat peristiwa pertama tu berlaku terlebih dahulu, kemudian barulah peristiwa kelima tu berlaku. Right? Manakala peristiwa yang keempat ni pula, dia berlaku pada jarak 2 meter daripada kita. Peristiwa yang ketiga ni pula berlaku pada jarak 4 meter daripada kita. Sama juga dengan peristiwa yang kedua, berlaku pada jarak 4 meter daripada kita. Jadi kalau awak diminta untuk menyusun kedudukan kelima-lima peristiwa ni daripada yang paling dekat sehinggalah yang paling jauh daripada kita dari segi ruang, maka kita akan tulis mula-mula peristiwa paling dekat 1 dan 5. Ini yang sama jaraknya daripada kita, kan. Kemudian peristiwa keempat, kemudian peristiwa 2 dan 3. Right? So yang ini yang paling dekat dengan kita, yang ini yang paling jauh. Ini adalah kedudukan peristiwa ni dari segi ruang lah. This is how far each of these events are from us lah. Events 1 and 5 occur 1 meter from us. Event 4 occur 2 meters from us. Event 2 and 3 occur at 4 meter from us. Right? So ini adalah kedudukan peristiwa-peristiwa ni dari segi ruang. Right? Kita juga boleh menyusun kelima-lima peristiwa ni dari segi jaraknya dari segi masa. Maksudnya peristiwa mana yang berlaku dulu, mana yang berlaku kemudian. Right? Dan kita boleh lakukan perkara tersebut dengan membaca koordinat masa pada paksi yang menegak ini. Right? So let me just use a different color. I should use, I choose green. Right? Untuk perkara yang pertama adalah kalau lihat koordinat untuk masa ni, dia bukan diukur dalam saat tetapi diukur dalam unit meter. Right? Dan mungkin awak pun rasa pelik, kenapa masa diukur dalam unit jarak, kan? Sebab selama ni kita dah biasa ukur dalam unit ukur masa dalam unit saat atau minit ataupun jam ataupun hari ataupun tahun ataupun minggu, right? Jadi kenapa dalam rajah ni masa tu diukur dalam unit jarak? Sebenarnya, right, kita boleh mengaitkan masa dengan jarak menggunakan formula yang awak semua dah tahu. Laju sama dengan sesaran dibahagikan dengan masa. Right? Formula ni mengaitkan jarak dengan masa. Right? Jadi kalau saya so T sama dengan S dibahagikan dengan Z. Right? Dan kenapa masa ni ditulis dalam bentuk meter, right? Dalam unit jarak, sebab katakan kita S sama dengan V T. Right? Persamaan ini membolehkan kita untuk mengaitkan tempoh masa yang telah berlalu dengan betapa jauh benda tu, suatu objek telah bergerak. Right? Maksudnya saya boleh menyatakan jarak di antara Kuala Lumpur dengan Ipoh. Right? Jarak Kuala Lumpur 200 km. Right? Ini jarak di antara Kuala Lumpur dan Ipoh. Tetapi saya juga boleh mengungkapkan jarak di antara kedua-dua bandar ni dengan mengatakan bahawa jaraknya adalah 2 jam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan mungkin dengan kereta, katakan. Both of this
kedua-dua cara ini untuk mengungkapkan jarak di antara dua peristiwa ataupun dua objek ni, kedua-dua cara ini adalah cara yang sah, right? You can either say that jarak di antara Kuala Lumpur dan Ipoh tu adalah 200 km, ataupun nak boleh mengatakan bahawa jarak di antara Kuala Lumpur dan Ipoh tu adalah 2 jam perjalanan, right? Cuma awak kena nyatakan 2 jam perjalanan apalah, jalan kaki ke, naik basikal ke, naik motor ke, naik kereta ke, kan? Jadi kalau nak lebih lengkap lagi, dia kata 2 jam perjalanan menaiki kereta yang berkelajuan mungkin 100 km sejam, right? Maksudnya kalau awak nak menyatakan jarak di antara dua bandar dalam unit masa, right? Kita perlu menyatakan berapa laju kita sedang bergerak, right? But both of these ways are valid. Maksudnya kita boleh menyatakan kedudukan di antara dua bandar sama ada dengan menyatakan jaraknya dalam kilometer ataupun dengan menyatakan berapa jam perjalanan di antara kedua-dua bandar ini, right? Dengan syarat kita memberitahulah apa yang sedang berjalan tu, kereta ke, motosikal ke, okay? Perkara yang sama juga boleh kita lakukan dalam fizik. Maksudnya sekiranya kita ada satu benda yang lajunya malar, lajunya tak berubah, kita boleh menggunakan benda itu sebagai semacam pembaris lah. Pembaris yang sentiasa memberikan ukuran masa dan ruang yang betul. Dan kita telah pun, dan sebenarnya dalam fizik kita tahu ada satu entiti, satu benda lah yang mempunyai laju yang malar, iaitu cahaya. Cahaya, di mana cahaya sentiasa bergerak pada kelajuan 3 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. Right? Jadi kalau kita nak mengungkapkan jarak di antara dua bandar, katakan, kita boleh mengungkapkannya dalam unit jarak macam 200 kilometer, ataupun kita boleh mengungkapkannya dalam unit masa. Saya beri contoh lah. Saya beri contoh, let's see, let me just rub this off first. Bila kita katakan jarak di antara bumi dengan matahari, right? Jarak di antara bumi dengan matahari, the distance is let's see, 100 and what is the distance? I think it's 150. Saya kena check dulu. Yang saya ingat ni, distance 1 AU in meters. Right, so jarak di antara bumi dengan matahari adalah 1.49 10 kuasa berapa ni? 1, 2, 3, that's 9, 11 meter. Right, so ini adalah jarak di antara bumi dengan matahari, right? 1.49 kali 10 kuasa 11 meter dalam 150,000 juta meter, right? Selain daripada mengungkapkan jarak di antara bumi dan matahari ini dalam unit jarak dalam unit meter ni, kita juga boleh mengungkapkan jarak di antara bumi dan matahari dalam unit berapa lama yang cahaya ambil berapa lama cahaya matahari ambil untuk tiba ke bumi. Meaning kita tahu cahaya matahari mengambil masa dalam 8 minit. 8 minit, which is this is around roughly kalau tu darab 60, 8 times 60 is around 48 kan, dalam this is for roughly 500 seconds. Right? Kita tahu cahaya mengambil masa kira-kira 500 saat untuk tiba di bumi daripada matahari, right? Jadi ini pun boleh
menggantikan ini sebagai jarak di antara matahari dengan bumi. Meaning to say that kita boleh menyatakan jarak di antara bumi dan matahari adalah 1.49 kali 10 kuasa 11 meter, ataupun kita boleh menyatakan bahawa jarak di antara bumi dan matahari adalah selama 500 saat cahaya. So we call it so kita 8 minit cahaya ataupun 500 saat cahaya, right? Dalam bahasa Inggeris kita panggil light minutes or light seconds. Dan ini adalah cara ahli astronomi menyatakan jarak dalam jarak di angkasa lepas, right? Misalnya kalau I think is there a diagram? Let's see. Let me just take a picture. Airport, Hubble. Okay. Saya is there let's see I'm trying to okay, saya kongsikan skrin saya. Share this window. Right. Actually, dia patut ada. It should appear on the screen. Let's see. Check whether it appears. It doesn't appear. Let's see. Let's see. Saya try sekali lagi. Kadang benda ni dia tak tahu. I'm sharing itu belum lagi kan share. Okay. Dan kalau lihat gambar ni, ini adalah salah satu gambar yang paling gambar alam semesta yang paling tua yang pernah kita ada lah, right? Setiap satu titik-titik ia mewakili satu galaksi, right? Dan kalau lihat misalnya bila ditulis 8.3 bilion tahun cahaya. Apa maksudnya? Maksudnya galaksi ini berada pada kedudukan 8.3 ribu juta tahun cahaya daripada bumi. Artinya, bila kita melihat galaksi ini, bila kita lihat cahaya daripada galaksi ini, cahaya daripada galaksi ini telah pun meninggalkan galaksi ini 8.3 ribu juta tahun yang lalu. Ataupun satu cara lain untuk memahaminya adalah cahaya daripada galaksi ini mengambil masa 8.3 ribu juta tahun untuk bergerak, untuk merentasi angkasa lepas dan tiba kepada kita. Jadi mengungkapkan jarak dalam ruang ni, kita boleh mengungkapkan jarak dalam ruang ni bukan saja dari segi meter, kilometer semua ni, tapi kita juga boleh mengungkapkan jarak dalam ruang ni dari segi minit cahaya dan minit saat atau minit cahaya, saat cahaya, tahun cahaya. Dan ini biasa digunakan dalam bidang astronomi apabila kita nak mengungkapkan jarak yang jauh, right? So kalau ada banyak galaksi dalam gambar ni dan setiap satu galaksi ni berada pada kedudukan yang berbeza daripada kita, right? Image ni dipanggil Hubble Magnetic Field dan ini adalah gambar alam semesta ketika ia berusia this is around 10 billion years. So ini adalah rupa alam semesta 4 bilion tahun selepas ia dicipta. Right. Jadi ini adalah gambar alam semesta ketika ia masih muda lah, baru 4,000 juta tahun selepas ia mula dicipta, right? Dan ahli astronomi, ahli astrofizik cuba memahami bagaimana alam semesta itu berkembang, bagaimana dia bermula, bagaimana berakhir dengan menyiasat gambar-gambar sebegini, right? Jadi kalau di fizik pensyarah yang membuat kajian sebegini Dr. Anwar, Dr. Adlika dan juga saya lah, right? So ini adalah bidang astronomi astrofizik. Okay.
So I just stop here. Saya kembali balik kepada yang ini. Let's see. Tak nokas. Right. Jadi apa yang penting di sini adalah jarak dalam ruang boleh dinyatakan dalam bentuk dan unit meter, kilometer, tetapi ia juga boleh diukur dalam unit yang melibatkan masa, right? Contohnya 2 jam ataupun minit cahaya, right? Jam, minit ataupun tahun, right? Dan sebaliknya pun betul juga, tempoh masa biasanya diukur dalam unit minit, saat, jam, tetapi ia juga boleh diukur dalam unit meter, kilometer. Sekiranya kita tahu apakah macam what is the conversion factor, right? So kalau kita menggunakan laju cahaya sebagai faktor nak menukarkan masa dengan jarak, jadi formula ini akan jadi let me just rub this off. So this V then becomes let's see S sama dengan CT, right? Jadi kalau kita ada jarak, kita boleh menukarkannya kepada masa dengan membahagikannya dengan C. Kalau kita ada masa, maka kita boleh menukarkannya menjadi jarak. Kalau kita ada tempoh masa, maka kita boleh menukarkannya dalam bentuk jarak dengan mendarabnya dengan kelajuan cahaya. Okay. So sebab itulah kita boleh mengungkapkan masa ni dalam unit meter, right? Maksudnya kalau kita ada satu saat, kita boleh menukarkan ini dalam menjadi jarak dengan mendarabkannya dengan C. So 1 saat darab dengan 3 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. So 1 saat ni bersamaan dengan 1 saat bersamaan dengan 3 kali 10 kuasa 8 meter. 2 saat bersamaan dengan 2 darab ni, so 6 kali 10 kuasa 8 meter. 3 saat pula bersamaan dengan 9 kali 10 kuasa 8 meter. Right? Jadi kita boleh ungkapkan tempoh masa dalam unit saat ataupun dalam unit jarak. Dan dalam kes ni dalam unit meter lah. Right? Both are equivalent. Right? Jadi sebab itulah masa kat sini, right? Masa di sini diungkap dalam unit meter. Right? So mari kita lihat peristiwa kat sini. Let me just rub this off. Right? Jadi peristiwa yang pertama, right, berlaku pada 2 meter. Kemudian peristiwa yang kelima berlaku pada 4 meter. Manakala peristiwa keempat berlaku pada 6 meter. Peristiwa ketiga juga berlaku pada 6 meter juga. Peristiwa kedua berlaku pada 7 meter. Jadi kalau kita nak susun urutan peristiwa ni mengikut mana yang berlaku dulu dan mana yang berlaku kemudian, peristiwa yang berlaku paling awal 1, peristiwa ini diikuti oleh peristiwa kelima, kemudian peristiwa ketiga dan keempat berlaku serentak. So this is serentak. Kemudian peristiwa yang paling lewat berlaku adalah peristiwa kedua. Jadi ini adalah urutan peristiwa dalam masa yang kita buat tadi tu. Kalau urutan dalam ruang,
maka kita dapat 1, 5, let's see, 1, 5, 4, kemudian 2 dan 3. Ini berlaku setempat. Actually 1 dan 5 pun berlaku tu kan? Sorry. 1 dan 5. Right, 1 dan 5, 2 dan 3 berlaku setempat manakala. So ini adalah urutan kelima-lima peristiwa ni mengikut masa, right, mana yang berlaku dulu, mana yang berlaku kemudian, dan mengikut ruang, mana yang berlaku paling dekat, mana yang berlaku paling jauh, right. So bila kita diminta untuk mengira the space time interval, right, space time interval, apa yang kita mahukan adalah kita ingin tahu jarak di antara dua peristiwa, right? Katakan jarak di antara peristiwa kelima dan peristiwa yang pertama ni dari segi masa dan dari segi ruang. Kalau kita ambil contoh peristiwa 1 dan peristiwa 5 ni, kedua-dua peristiwa ni berlaku pada kedudukan yang sama, right? It occurred at the same place but at different times, right? Ada beza sebanyak 4/2, so 2 meter. Maksudnya peristiwa 1 dan 5 ni berlaku di kedudukan yang sama, tetapi dia berlaku pada dua waktu yang berbeza. Kalau kita bandingkan pula peristiwa 4 dengan peristiwa 3, right? Kedua-dua peristiwa ni berlaku serentak tetapi pada dua tempat yang berbeza, right? Bezanya, this is occurs at 4, this occurs at 2, so they occur 2 meters apart, right? 2 meters apart. Jadi peristiwa 5 dan 1 dia berlaku pada kedudukan yang sama tetapi pada waktu yang berbeza, manakala peristiwa 3 dan 4 ni dia berlaku serentak tetapi pada di dua tempat yang berbeza, right? So let me just write this down. This is dia serentak tapi dua tempat berlainan, manakala yang ini pula setempat dua masa berlainan, right? Jadi kedua-dua ni adalah contoh di mana sama ada peristiwa itu berlaku serentak tapi pada di dua tempat yang berlainan, ataupun peristiwa itu berlaku di satu tempat yang sama tetapi pada dua waktu yang berlainan. Tetapi ada juga peristiwa yang bukan saja berbeza dari segi kedudukan, maksudnya dia berlaku di dua tempat yang berlainan, tetapi dia juga berlaku pada dua masa yang berbeza, right? Jadi kita nak tahu apa jarak di antara kedua-dua peristiwa tu. Jadi kita kena ambil kira beza masanya dan juga beza jaraknya, right? Contohnya kalau saya rasa, let's see, 1 and 2, okay. Kalau kita tengok yang A ni kan, compute the value of the space-time interval between event 1 and event 2. So kita tengok event 1 kat mana? Event 1 is here, event 2 is here, right? So kalau kita tengok dari segi kedudukan, bezanya diberikan oleh ini, right? So 4 tolak 1, right, meter. So the separation between event 2 and event 1 is in space, right? Jarak pemisahan di antara peristiwa yang kedua dengan peristiwa yang pertama dalam ruang adalah 4/1, so 3 meter, right? So 3 meters. This is the space separation. Space separation is 3 meters, right? Tetapi kedua-dua peristiwa ni dia bukan saja terpisah dari segi ruang, dia juga terpisah dari segi masa.
kan. Maksudnya kedua-dua peristiwanya tak berlaku serentak. Peristiwa satu berlaku dulu, kemudian baru disusuli oleh peristiwa yang kedua. So we have to jadi kita kena tahu juga beza masa di antara peristiwa pertama dan peristiwa yang kedua, dan itu diberikan oleh yang ini. So this is it is given by this 7 minus 2, 7 minus 2, so it is 5 meters. Right? 5 meters. Jarak sela ruang masa. Right? Space time interval is sela ruang masa. Di antara kedua-dua peristiwa ni perlu mengambil kira nilai ini dan nilai ini, right? Tetapi well, kalau ini adalah koordinat Cartesian yang biasa kan, jarak di antara kedua-dua titik ini akan diberikan oleh hipotenus ini, right? Dan memandangkan ini adalah segitiga tepat, right? Segitiga is a right angle triangle. Therefore, kalau kita perlu mengukur jarak hipotenus ataupun panjang hipotenus ni, dan kita sekadar gunakan teorem Pythagoras lah, right? 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 dan punca kuasa 2, then you get this distance here, right? Dalam kes ini, kita nak mengukur apa yang sebenarnya kita nak buat. Kita sebenarnya nak mengukur jarak di antara kita nak mengukur pemisahan sebenarnya di antara event peristiwa kedua, peristiwa pertama. Tapi secara geometrinya apa kita nak buat, kita nak mengukur jarak ni sebenarnya, jarak hipotenus ni, right? Namun memandangkan dalam kes ni salah satu paksinya adalah ruang dan salah satu paksinya adalah masa, maka kita boleh menggunakan teorem Pythagoras, tetapi kita kena ubah sikit teorem tu dan kita menggunakan formula. Formula untuk ruang masa ini ke? So the formula for the space-time interval between two events, space-time interval ni dia punya simbol dia adalah S. S kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 campur Y kuasa 2 campur Z kuasa 2, right? Tolak CT kuasa 2, right? Jadi ini adalah rumus untuk sela ruang masa. Kalau korang tengok, yang ini bahagian depan ni, ini sekadar jarak dalam dimensi ruang, right? X squared plus Y squared plus Z squared, right? So in this case, we look at the space coordinate X squared plus Y squared plus Z squared, right? And then we have to subtract. Kita kena tolak dengan what you call it, dengan koordinat untuk masa ni, right? Dan kalau korang tengok kenapa ada C kat sini, sebab bila kita darabkan masa dengan laju, maka kita akan dapat unit untuk jarak lah, right? Sebab kalau kita nak tolak tu, maka kita kena gunakan persamaan, kita kena pastikan unit dia sama kan. Tetapi dalam soalan ni, memandangkan masa tu memang dah diberi dalam unit meter, maka kita tak perlu darab dengan C lah, right? Sebab memang unit untuk ni memang dah dalam meter, yang ni pun dah dibagi dalam meter, jadi kita cuma masukkan dalam persamaan ni untuk mendapatkan space-time interval, right? So that is how we calculate the space-time interval lah between two events. We have to combine the separation in time and the separation in space, and that will give you the space-time interval, right? Secara ringkasnya, apa yang kita mahu bila kita mengira sela ruang masa ni, kita nak tahu jarak di antara
ataupun kita nak tahu pemisahan sebenarnya, pemisahan antara dua peristiwa dalam ruang dan dalam masa. Alright. Jadi sama ada peristiwa tu dia boleh berlaku serentak dan setempat. Alright. So ada 4 kemungkinan. Alright. Kalau kita ada dua peristiwa, sama ada kedua peristiwa tu berlaku serentak dan setempat, right? Ataupun dia berlaku serentak tapi dua tempat berlainan, ataupun dia tak berlaku serentak, tapi dia berlaku setempat, ataupun dia tak serentak dan tak setempat. Right? Jadi bila kita bercakap tentang pemisahan di antara dua peristiwa, ada 4 kemungkinan lah. Right? Either the two events occur simultaneously at the same place, or simultaneously at 2 different places, or they does not occur simultaneously at the same place, or it doesn't occur simultaneously, it also does not occur at the same place. Right? Jadi ini yang kenapa ini semua penting? Kenapa penting kita tahu macam nak mengira pemisahan antara dua peristiwa ni? Sebab kita akan gunakan konsep pemisahan antara dua peristiwa ni apabila kita bercakap tentang natijah teori kearifan khas berkenaan dengan ruang, berkenaan masa selepas ni. Right? Jadi ini berkenaan dengan pemisahan ruang dan masa antara dua peristiwa. Right? Kemudian yang ini pula, saya rasa I think we can discuss this on Monday when we start talking about time dilation. But then if you want to have a go at it, feel free to do it. Sekali lagi, ini melibatkan dua kerangka rujukan. Right, so you have the first observer here and the second observer here. So this is T, whereas this is T prime. Right, and this is X prime, this is X, right? Jadi dua kerangka rujukan yang berbeza, right? Dan ada diberitahu sini, observer 2 is moving at the speed of 0.745 c. Maksudnya pemerhati yang kedua ni bergerak hampir 80%, kira-kira 80% kelajuan cahaya, right? Dan untuk soalan 3A dan 3B ni, kita diminta untuk membuktikan bahawa peredaran masa untuk kedua-dua pemerhati ni berbeza. Misalnya untuk 3A ni kita diminta untuk menunjukkan bahawa apabila pemerhati yang kedua ni mengukur 1 saat pada jam dia, pemerhati yang pertama telah pun mengukur 1.5 saat pada jamnya. Maksudnya kedua-dua pemerhati ni akan mengukur waktu yang akan melaporkan waktu yang berbeza. Kenapa mereka melaporkan waktu yang berbeza? Sebab peredaran masa untuk kedua-dua pemerhati ni berbeza. Time moves slower for one of the observer compared to the other. Therefore, one observer will measure, when one observer has measured 1 second, the other observer will have measured 1.5 seconds, right? So kita akan lihat kesan ni. This is called time dilation, right? Kesan pengembangan masa, dan ini adalah salah satu daripada natijah teori kerelatifan khas, right? Jadi saya rasa saya berhenti di sini dan kita sambung perbincangan kita pada hari Isnin nanti, right? Jadi kalau ada apa-apa soalan, awak boleh bertanyakan kepada saya di grup Telegram, ataupun awak boleh datang berjumpa saya. Saya tak ada, bagi tahu sajalah kalau nak datang berjumpa saya di fakulti, right? Kalau awak memiliki mana-mana buku teks fizik, sama ada Biancoli ataupun yang Friedman ataupun Harry Resnick ataupun Survey, maka awak boleh, saya syorkan awak untuk menggunakan buku tersebut untuk membaca tentang teori kearifan khas ni. There will be a chapter in all of these books on special theory of relativity, right? Jadi jangan
hanya bergantung kepada apa yang dibincangkan dalam kelas ataupun bahan-bahan yang saya berikan. Sebaliknya, cuba sebab awak dah ada buku-buku teks sedemikian. Jadi sayang kalau awak dah beli buku teks sedemikian tapi awak hanya guna untuk matrikulasi atau untuk awak tak memanfaatkannya kan. Awak dah beli mahal-mahal tapi awak gunakan sekali dua saja. So ialah tidak dia macam pembaziran lah kiranya kalau macam tu, right? Walhal kalau beli baju raya pun kita takkan pakai sekali setahun saja kan, kita akan pakai banyak kali dalam setahun, right? So sama juga kalau awak ada memiliki mana-mana buku teks sedemikian, cuba cari bab dalam buku tersebut berkenaan dengan teori kearifan khas ni, right? Dan baca, right? Supaya sebab awak tak sepatutnya hanya bergantung kepada apa yang saya cakap, sebab saya tak boleh cakap semua benda, right? Sebab kita cuma berjumpa 3 jam seminggu, right? Dan 3 jam tu tak cukup untuk saya memberitahu semua yang ingin diberitahu, dan jadi awak perlu melakukan pembacaan sendiri menggunakan buku teks ataupun menggunakan apa-apa sumber lain yang awak jumpa, right? Jadi kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi pada hari Isnin depan, right? Jadi selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Selamat kunjung minggu semua. Terima kasih, Sir. Thank you, sir. Terima kasih semua. Thank you, sir. Terima kasih semua.